Sebab apa? Orang Cina kata wei shemo. Apa sebab? Kita buat perubahan. Karena saudara-saudari tahu sistem politik kita ini lemah, pimpinan lemah, tak ada arah. Ekonomi nak ke mana tak tahu, nak kendali isu minyak tak tahu. Debat, dia sanggup debat sampai berbuih mulut-mulut nak bertahan. Bertahan benda yang tak boleh. Nak bertahan bagaimana? Bila saudara dengar media, terutama media yang dikuasai oleh mereka untuk utusan Malaysia, kita kena hantam setengah mati. Balik. Ya. Sebab dia tak bagi ruang, kita bagi penjelasan. Saya minta nak debat dengan Perdana Menteri, dia tak mau. Dengan Datuk Najib, lagi tak mau. Jadi akhirnya kesian Sabriji. Dia gagal juga nak lawan. Kita katanya, inilah kita kena pertahan. Menteri Perdagangan mesti pertahan juga dasar UMNO dan Barisan Nasional. Nak pertahan bagaimana? Benda tak betul. Rakyat susah, harga barang naik, minyak khazanah negara kita, ekspor begitu melambung, untung Petronas 60-70 bilion, dividen khas tambah lagi 6,000 juta ringgit, tapi minyak naik juga. Maknanya puak UMNO Barisan Nasional dia tak gerti dah pentadbiran negara, berhenti dah cepat. Tapi bila kita sebut, dia kata tak, kita tak tahu. Sebab itu saya terangkan satu persatu bagaimana kita nak turun. Oh, dia kata dulu janji nak turun banyak, mengapa nak turun 50 sen saja? Iyalah, dah kamu naik banyak sangat, kita kena turun pelan-pelan lah sikit. Kamu naikkan minyak banyak, apa kesan? Orang tanya saya, Noah, sebab apa nak ambil alih cepat nak pergi Putrajaya ni? Yang tanya dia orang UMNO lah. Yang lain ni dia memang duk suruh jumpa saya pergi ke airport. Datuk, bila lagi? Turun balik ke Pulau Pinang. Datuk, bila lagi? Semua dah bila, kita nanti. Sabar sekejap. Saudara, sebab apa kita nak minta cepat perubahan Putrajaya? Salah satu contoh, minyak. Ini sebagai one example saja. Bagaimana kita ada penyelesaian, UMNO Barisan Nasional tak ada penyelesaian. Dulu dia kata kita tidak bertanggungjawab, kita tak tahu urus ekonomi. Dia pandai, terlahap kata orang pandai lah. Sekarang duk sibuk, dia nak minta darah saya. Anwar, kami nak darah kamu. Hai? Kamu minta darah orang, nak darah apa lagi? Tahu apa makna minta darah? Makan lantak sampai ke darah. Minyak orang susah, naik minyak. Harga tambang, pengangkutan naik, harga barang naik. Beban kepada rakyat. Bukan saya pada rakyat yang miskin. Ekonomi kita tak jalan ke mana. Orang Melayu. Tapi UMNO kata sekarang ini, termasuk bekas Menteri Besar Khair Toyo, kita lah nak jaga orang Melayu. Otak engkau. Orang Melayu mana senang kalau harga minyak naik? Orang Melayu mana di kampung yang tidak sengsara akibat harga minyak yang membebankan mereka? Ya, orang Jawa lagi susah. Nah, Jawa saya nak datang. Ini pemikir falsafah Jawa yang terkenal, namanya Manggok Wisoto. Katanya zaman sekarang ini zaman edan. Apa tahu zaman edan? Zaman edan itu zaman orang pimpin yang memimpin itu gila. Jangan ikut Jawa-Jawa kontrak, dia tak tahu ni. Dengar pakcik cerita pasal Jawa ni. Zaman edan ini sudah keterbalikan. Yang rasuah omongnya mau lawan rasuah. Paling kiri kanan dia sapu untuk dirinya, anaknya, menantunya. Tapi omongnya lawan rasuah. Jadinya ambil rasuah.
Itu sebut zaman elah. Orang yang akhlak rendah diangkat naik. Orang yang cuba lawan dicuba dihujamkan dengan pelbagai tuduhan khianat dan fitnah. Ini disebut oleh Manggo Wisoto zaman edan. Sebab itu nasihat Manggo Wisoto apa? Katanya kita ini eling lan waspada. Jangan main-main, ingat. Saya belajar tu. Tahu ada orang sikit-sikit orang Jawa sini, saya pun nak kena tunggu je. Eling dan waspada maknanya kita mesti ingat dan berwaspada. Kalau kita tak ingat dan waspada, kata pemikir Jawa ini, kita akan tewas. Yang baik jadi jahat, yang jahat kita terima. Yang rasuah kita angkat, yang nak lawan rasuah kita umbatkan. Ini yang disebut, yang kita mesti ingat. Jangan lu ikut ketua-ketua Jawa yang tak laku ni. Jadi saudara, ini yang disebut eling dan waspada. Kita mesti berwaspada. Kalau kita tidak tahu, maklumat tidak cukup, kita ditipu. Saya sebut tadi soal barang. Dia tanya mengapa nak cepat? Mengapa tak tunggu 4 tahun lagi nak pergi ke Putrajaya? Saya kata sebabnya, pertama, kalau 8 Mac pilihan raya tak tipu, tidak ada pengundi hantu, media bebas, hari ini kita yang tawan Putrajaya, bukan UMNO Barisan Nasional. Kedua, kita boleh tunggu. Saya boleh tunggu. Saya pun boleh tunggu. Ya, umur saya baru 61 tapi nampak macam 40. Untuk pakai baju garang sikit ini. Azizah tanya, garang saya nak ke mana bang? Dia kata tak apa, Kuala Langat selamat. Sebab rakyat kalau tunggu 4 tahun lagi, negara ini hancur. Politik mula kucak kecil. Apa bincang? Pemimpin UMNO tu cakap nak jaga orang Melayu. Jadi orang Melayu pun ada yang percaya. Kita buat kajian, yang lebih miskin lebih percaya kepada UMNO. Tak naya kaki sini. Orang yang Melayu yang miskin, dia anggap UMNO lah dia tempat dia bergantung. Saya nak bagi tahu kawan-kawan, ni pemimpin Cina ada, Xavier India pun ada, Cina pun ada ramai, Melayu pun ada, India pun. Saya nak bagi tahu, nama saya Anwar. Saya orang Melayu, orang Islam. Saya tidak akan berganjak daripada prinsip nak jaga, bela nasib orang Melayu di negara kita. Jangan dengar fitnah mereka, jangan dengar propaganda mereka. Bezanya apa? Saya orang Melayu yang beradab dan berbudaya. Saya orang Islam yang dituntut oleh Al-Quran untuk menegakkan keadilan. Dan saya sebagai orang Melayu dan orang Islam berikrar di depan orang Melayu di sini, kita akan bela nasib orang Melayu dan kita pelihara keluarga kita, orang-orang Cina dan India, supaya benar-benar adil kepada semua rakyat Malaysia. Ini bezanya kita dengan UMNO. UMNO bila dah tengah tenggelam baru cakap, jagalah, kalau tidak kita nak jaga orang Melayu, siapa lagi? Masa kamu senang, masa kamu perintah, kamu pelak sebanyak mungkin. Tanah kamu ambil, balak kamu ambil, kontrak kamu ambil, kekayaan berbilion ringgit untuk beberapa kerat pemimpin UMNO. Sekarang bila kamu tergugat, kami akan bela nasib orang Melayu. Dah terlambat. Terlambat. Kita orang Melayu, terutama orang miskin, saya minta guru-guru, pegawai-pegawai yang ada, rakan-rakan saya yang ada, pekerja, ingat, turun ke kampung, selamatkan orang Melayu yang di bawah. Sebab dalam perkiraan kita, orang Melayu yang miskin, dia itu masih menganggap tempat harapan dia masih UMNO. Dia tertipu. Mana ada pemimpin UMNO kanan yang pendapatannya sederhana, ratus juta ringgit seorang? Dari mana wang itu diambil? Dari gaji?
Dari allowance? Tidak. Dari kontrak. Dari pendapatan haram, menindas rakyat, memperkayakan 2-3 kerat orang.